akan menyentuh berkenaan tajuk kelebihan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sudah hampir seminggu umat Islam berada di dalam bulan Sya'ban. Sadar ataupun tidak, kita sedang melalui sebuah pintu yang membawa kita begitu hampir dengan bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat istimewa di hati orang yang beriman, maka bulan Sya'ban pula dijadikan pintu yang pasti kita akan lalui. Bulan Sya'ban membawa kita untuk merenung dan memusahadah tentang amalan yang kita telah laksanakan di sepanjang tahun ini. Sudah tentunya setiap amalan yang dilakukan dengan istiqamah akan memberi kesan yang besar dalam diri seseorang dan akan menambahkan lagi kekuatan pada jiwanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan orang yang berjihad dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah diberikan kepada orang yang berbuat baik. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi ibadat puasa sunat. Diriwayatkan bahawa selain daripada bulan Ramadan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam mana-mana bulan melebihi daripada puasa baginda pada bulan Sya'ban. Baginda sendiri diriwayatkan pernah berpuasa penuh di dalam bulan Sya'ban. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Usamah bin Ziyad radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang amalan puasa pada bulan Sya'ban yang diamalkan oleh baginda. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang bermaksud, bulan ini yakni Sya'ban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, adalah bulan yang manusia selalu terlupa tentangnya. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu, aku sangat suka jika ketika amalan-amalanku sedang diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Hadis ini menjadi dalil bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan bulan Sya'ban dengan melakukan amalan-amalan sunat. Amat rugi sekiranya ada di kalangan kita yang terlepas daripada menghidupkan bulan Sya'ban, sedangkan kita mengetahui bahawa pada bulan ini amalan manusia akan diangkat oleh para malaikat. Peluang yang besar ini sepatutnya kita gunakan dengan memperbanyakkan amalan, bukan dengan kelalaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama renungkan hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang bulan Sya'ban ini. Pertama, amalan berpuasa sunat di bulan Sya'ban adalah merupakan ibadat yang sangat digalakkan kerana boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesanggupan seorang itu untuk melaksanakan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban bagi dirinya sudah pasti akan diganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda. Bahkan golongan ini sentiasa dalam perhatian dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mafhumnya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah didapati hamba-Ku yang berterusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat, melainkan Aku akan mencintainya
Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk kepada pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang digunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang digunakan untuk memegang sesuatu, memberi petunjuk pada kakinya yang digunakan untuk berjalan. Juga jika dia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan memperkenalkannya, dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, nescaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Kedua, selain daripada ibadat berpuasa, bulan Syaban memiliki kelebihan yang tersendiri kerana ia merupakan bulan persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Kita dianjurkan melatih diri untuk melaksanakan solat fardu di awal waktu, memperbanyakkan solat sunat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan amalan berdoa. Pada masa yang sama juga, amalan soleh yang berkaitan dengan manusia seperti sedekah jariah dan menyantuni anak yatim juga adalah amalan yang disunatkan untuk dilakukan di bulan Syaban ini. Amatlah rugi sekiranya kita melalui bulan ini tanpa mengambil peluang dengan kelebihan yang ada padanya. Ketiga, terdapat sebuah malam di dalam bulan ini yang digelar dengan malam nisfu Syaban, yang bermaksud malam pertengahan bulan Syaban. Para ulama bersepakat bahawa malam ini adalah merupakan di antara malam yang terbaik dalam setahun. Al-Imam Al-Syafi'i di dalam kitab pernah menyebutkan bahawa terdapat 5 malam yang mustajab untuk kita berdoa pada malam tersebut, yaitu malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam nisfu Syaban. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadikan diri kita daripada kalangan mereka yang berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan di dalam bulan Syaban yang mulia ini. Mimbar ingin mengajak kesekalian yang hadir pada hari ini agar kita berusaha memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada perintahnya. Berusahalah untuk melazimi istighfar sebanyak mungkin, kerana istighfar ini adalah merupakan pintu yang paling mudah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Yunus ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka. Disebabkan keimanan mereka yang sempurna itu, mereka masuk ke taman yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat kediaman mereka di dalam surga yang penuh nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين